Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay. Dan saya Fatona. Okay, hari ni saya nak buat kitchen garden tour April. Okay, jom. Ini saya punya semayan. Ni pokok semambu apa? Apa orang panggil? Nim. Nim pokok semambu. Ini pokok petai belalang. Ini untuk saya punya suami saya punya projek lah. So saya tolong semaikan untuk dia. Lepas tu ni tempat barang-barang store. Okey, ni saya punya pokok halia, kunyit daun. Dan kat sini jagung saya. Alhamdulillah, walaupun dia tak adalah nampak terbaik, tapi still not bad lah bagi saya. Kan. Ni pokok labu saya hari tu dah start menjala dah dia. Lepas tu ni pokok peria. Tak silap. Sebab saya rasa dah letak benih dia dah lama. Tak keluar. Lepas tu dia baru dia itulah cambah kan. Terkejut saya. Ini pokok jagung saya ada yang tak bagus, maksudnya dia tak keluar buah pun. Dia tak keluar buah ni. So saya cabut lah. Saya bagi ayam saya makan cepat-cepat lah sebelum dia berbunga kan, sebab dia tak ada nampak pun. Tak nampak sulur. Yang bantut, yang kecil, yang semualah. Jadi ni mana-mana yang berbunga, yang berbuah lah kiranya. Walaupun ada yang saya dah ambil untuk makan pucuk dia. Pucuk jagung kan. Pucuk muda. Okay, ni saya punya air mata pengantin dah makin melebat. Air mata pengantin ni saya memang fokus untuk belah atas je. Belah bawah saya buang semua. Saya tak nak dia ganggu belah bawah. Belah sana pun sama. Okay, sini saya punya pokok terung. Terung ni tak berapa cantik sebabnya serangga banyak dan buah dia banyak. Bunga dia banyak terganggu lah, macam dah mati lah. Tu pun saya merasa 2 kali je. Tapi tak tahu lagi nak buat apa dengan diorang ni. Sama ada nak cabut ataupun saya nak biar diorang stay. Ni pokok rozet saya dah gemuk-gemuk, ada yang dah mati. Ada yang mati satu. So ni alhamdulillah diorang naik dengan baik lah. Kan, sampai sana pokok rozet. Ada campur lah, ada pucuk manis, ada pokok sorghum. Dia punya kombinasi kat sini. Ni bayam Brazil. Kacang botol baru nak naik, baru nak gemuk semula. Ni saya punya keladi, pandan, kesum. Ni ada juga ni pokok kucai dengan kangkung. Dengan kangkung, lepas tu ada pokok ni terung mini satu. Pokok tu pun ada peria. Saya biar je lah sebab memandangkan mana tahu saya boleh makan nanti kan. Saya biar je lah. Saya malah nak. Saya tak ada mood untuk tanam dan remove pokok yang boleh dimakan kecuali rumput lah. Sebab rumput saya bagi makan dekat saya punya ayam. Jadi saya buat lah kan. Saya cabut lah kan. Ni saya punya sweet potato variety semua kat sini ada 5. Tak tahulah mana satu dah sebabnya dominan yang ni. Ini satu jenis je. Dia jenis daun dia lebat tapi buah dia tak tahulah macam mana. Ini ada kacang, bukan kacang. Ubi keling.
keling. Dulu saya dah harvest sikit. Ada tinggal yang kecil-kecil, so dia orang naik semula lah. So mudah lah, kita tak payah nak tanam. Ni pun sweet potato. Okay, kat sini pula ada kucai lagi. Kantan. Ini sebenarnya bayam ni dia liar. Jadi oleh sebab dia lawa, saya biar je lah. Mana tak boleh buat recycle benih kan. Ni pokok maman. Ini pokok durian Belanda. Kucai lagi. Lepas tu lah ada kampung yang sangat sedih dan menyedihkan. Kat sini tadi pokok roselle, ni pokok pucuk manis. Pucuk manis ke cekung manis ke tak tahulah, tapi itulah nama yang saya tahu. Okay, ni sorghum. Sorghum semua dah bantut sebabnya diorang banyak, rumpun tu banyak jadi dia bantut. Kalau dia ada satu je, dia tinggi. Lagipun diorang ni dah beberapa keturunan dah kat sini. Jadi dia macam ni lah. Tapi saya biar je lah, memudahkan kerja saya. Tak payah nak tanam banyak kali kan. Dan dia makin buat fokus saya pada jumlah kepala ni, dia punya bijian ni kan. Jadi saya tak kisahlah dia bantut ke macam mana ke. Kalau tinggi pun tak susah, sebabnya saya tak boleh nak dia tumbang kan. Sebab sini kawasan angin lalu, jadi senang lah untuk dia tumbang. Jadi kalau rendah macam ni tak adalah risiko sangat, sebab belah bawah tu dia kuat kan. Ni pokok roselle lagi. Kangkung yang saya tanam kat sini tak jadi. Ni roselle. Lepas tu situ halia betong. Tapi macam tak apa nak. Mungkin sebab kondisi tanah saya tak apa nak bagus. Jadi dia punya prestasi tu agak tak lawa lah kan kiranya. Dengan pokok dia tak naik cantik, tapi dia still lah tumbuh membesar lah kiranya. Okay, kat sini ada bawang kecil. Lepas tu ada bayam. Itulah kat sini campur-campur. Dia asalnya bawang, jadi bawang tu ambil masa nak keluar, saya letak bayam dulu. So diorang membesar sama-sama. Okay, tak ada masalah lah kiranya. Sebab bayam ni sekejap je, sampai masa kita akan cepat harvest kan. Bawang dia lama sikit. So ni tempat maman. Tapi saya letak benih banyak, tapi 4 ni je yang hidup. Inilah rezeki dia. Okay, mana tahu nanti ni dia punya benih ni jatuh kan. Boleh lah jadi banyak kan kat sini. Ni pokok peri lagi. Okay, kat sini ada halia, roselle. Okay, roselle banyak. Okay, ni yang paling meriah sekali, saca inci. Saya dah tak trim dia punya sulur baru, sebab saya banyak harvest yang buah lama-lama. Jadi saya perlukan sulur baru. Tapi masalahnya bila sulur baru ni, dia macam ni lah. Dia meriah sangat. Jadi saya macam pening kan. Terjuntai-juntai macam ni. Jadi masalah lah juga. Tapi saya nak kena trim lah sikit supaya dia tak terlalu, dia tak capai lah. Tak capai tempat lain sangat. Sebab dia kadang bila panjang sangat ni, dia bukan buah pun. Sibuk je. Kan. Lepas tu kat bawah ni ada pakcoy. Saya tanam sebelum ni pakcoy. Inilah. Saya tak tahulah. Kalau ikutkan dia tak berapa nak cantik. Kan. Tapi daripada tak ada. Kan. Lebih baik ada. Macam tu. Okay. Saya punya garlic. Ada yang dah mati. Ada yang masih stay. Hujan lebat malam tadi. So diorang sangat basah lah. Sangat basah. Okay, ni saya punya sweet chard. Ada satu je sweet chard.
Ada lagi benih dia, tapi saya nak tengok perkembangan yang ni dulu macam mana. Okay, ni kat bawah sacak inci ni sangatlah teduh. Kalau dia kita buat sebagai macam mana, pangkin kan, kita letak dia kan, memang best lah. Best, cepat membesar. Okay, kat sini saya punya serai saya dah kutip sekali. Maksudnya saya harvest yang besar-besar, lepas tu saya biarkan je dia, mana yang kecil-kecil tu membesar semula. Ni kangkung. Ini saya punya asparagus yang dah naik semula. Okay. Ni saya punya worm tower. Saya tak pastilah ada worm ke tak dalam ni. Tapi kalau tak ada worm pun, tak ada cacing pun, dia boleh kompos kan. Dia still bagi balik pada tanah lah kan. Jadi kalau rumput sikit-sikit tu kita campak je dalam ni. Kan dia akan mengkompos, turun dan jadi komposti dan terbaik untuk tanah semula. So kita tak payah nak siram. Bukan tak siram. Kita tak payah nak bagi baja kan. Kita dah ada, senang dah. Dia ada kat situ. Okey, sebelah sini semua pokok bunga saya. Ada Esther, pokok rose sikit. Rose ni, rose CCB ada, Bishop ada, The Prince, Wild Fairy. Tak banyak lah. Saya tak ada. Ada yang bertanya saya jual ke tak. Sementara ni saya tak jual. Sebab saya tak ada masa lagi. Bukan tak ada masa, maksudnya saya tak ada rasa minat untuk pecahkan dia orang lagi. Macam ni kan anak cucuk. Dia ada 2 pokok kat sini. Sepatutnya saya pecahkanlah dia orang dah. Tapi saya tak ada, macam yang korang tengok, saya tak ada space untuk letak dia orang. Kan. Jadi saya tak ada mood nak buat lagi. So saya punya moringa dah naik semula. Pokok hati-hati. Pokok hati-hati ni kuat air lah. Pening saya. Tapi dia tahan lah, tahan lasak, senang nak tumbuh kan. So ni tempat bunga Daisy. Hati-hati. Daisy lagi baru pas semai. Ada yang positif, ada yang negatif, tak apa. Ni sate, pokok sate. Pokok bunga saya suka pokok bunga sate ni. Masalahnya pokok bunga sate ni dia macam ni. Dia cepat mati. Dia cepat mati akar utama ibu dia. Jadi kita kena sentiasa ada backup. Kalau kita nak dia sentiasa ada lah. Dia mudah mati. Okay, itulah dia keadaan saya punya kebun dapur sekarang kan, tengah puasa. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat Allah bagi idea untuk apa, isi daun kering tu awal-awal. So sekarang saya tak apa nak banyak kerja sangat. Saya tak ada fikir pasal rumput sangat. Memang ada rumput, saya tak nafikan, tapi dia tak terlalu bermaharaja lela kan. So saya boleh cabut rumput tu dan bagi ayam saya makan, lepas tu kompos. Dia tak banyak kerja lah, sesuai lah untuk puasa ni. Dan keadaan cuaca saya punya kawasan ni, lepas tu setakat ni tu lah. Kan ada yang negatif, ada yang positif, ada yang biasa kan. Saya macam mana, walaupun setakat ni tak ada benda yang saya boleh ambil dan makan lah kan daripada saya punya kebun dapur ni, kecuali sacak inci dengan jagung. Jagung pun nak tunggu masa diorang tua lah kan. Kalau sacak inci tu hari-hari saya harvest sebab dia sentiasa ada buah yang kering. Sedap sacak inci. Sedap, senang, seronok, leka kan lah. Makan tu leka. Tapi masalahnya sacak inci
Kita tak boleh daripada yang saya tahulah kan, daripada orang yang saya beli tu, dia pesan jangan makan banyak-banyak. Sebabnya sacang inci ni dia konten omega dia tinggi. Dan something elok ke tak elok ke, bila kita macam lebih dos, dia akan membahayakan. Tu je. Walaupun kata makanan tu terbaik kan, sebabnya badan kita perlukan pelbagai jenis vitamin, pelbagai jenis makanan, sumber nutrien kan. Jadi kita tak boleh fokus pada satu benda je kan. Nanti badan kita kurang something, dia akan jadi perkara yang buruk lah. Ayam saya bergaduh dia. Dia kejar ayam betina kan. Itulah kan. Tak adalah saya nak tunjuk benda yang semua bagus. Biasa je kan. Saya pasti yelah macam Roselle kan, dia ambil masa, semua ambil masa, tapi seronok lah. Proses ni seronok kan. So kalau korang yang kat luar sana yang menanam juga kan, bagi komen korang untuk saya punya kebun dapur kan. Mungkin ada idea ke kan, apa tu, ataupun jenis-jenis, maksudnya korang punya favourite tanaman yang korang mesti ada. Suka tanam, suka makan, suka nikmati, suka ataupun cantik ke apa ke kan. Korang boleh komen, okey? Okey, setakat tu je video saya, perkongsian saya untuk korang. Terima kasih yang luangkan masa anda dengan saya, okey? Saya nak sambung jalan-jalan kat kebun dapur saya ni. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye.